أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى أرواح آبائه وأمهاته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين وقربنا والشهداء والصالحين وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغربها ومن يمينها إلى شمالها ومن قاف إلى قاب من لدن آدم إلى يوم القيامة شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى أرواح خصوصا المرحوم حجي محمد نور بن من وإلى روح حاضرين ولكل كافة شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا أنت خير الفاتحين اللهم افتح لي بفتوح العارفين اللهم ياسر ولا تعسر فإن تيسر كل عسر عليك ياسر اللهم تمم بالخير برحمتك يا أرحم الراحمين. Yang dihormati, yang dikasihi pengurusi dan seluruh ahli jabatan kuasanya, yang dihormati, yang dikasihi para imam, para bilal, bapak haji, bapak ibu ada hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tamanya rafa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada petang yang mulia ini kita diberi nikmat oleh Allah, nikmat Islam dan iman pokoknya. Nikmat untuk kita hidup lagi di dunia ini. Hidup di dunia adalah sementara, akhirat jua kekal selama-lamanya. Apakah itu akhirat? Benarkah itu akhirat? Kalau orang dulu kata kalau akhirat akhirnya melarat. Kalau akhirah sebabnya apa? Tak marbutah itu diwakafkan menjadi dhamir. Akhirah, akhirnya warah. Kalau akhirat digantikan ta, maka akhirnya melarat. Sebutnya bukan akhirat, tapi akhirah. Ta marbutah itu kalau diwakaf jadi apa? Dhamir. Jadi akhirah, akhirnya warah. Nah, itu orang dulu lah. Kalau akhirat, kalau hari ini kita dah beramal, ya, solat berjamaah sudah, tapi sunnah satu lagi dia tak buat. Tapi kita baca Allahumma sholli salatan kamilatan wa salim salaman. Apa dulu kecil-kecil kalau ingat? Oh, suruh solatan. Lepas solatan salam-salaman. Tapi kita tak buat. Kenapa? Takut COVID. Padahal sebelum COVID kita salam-salaman tak? Kenapa sekarang enggak mau salam-salaman? Kerana SOP tak sebut begitu deh. Ini sekarang kan sudah habis. Mau berapa lama lagi SOP-nya? Rasulullah ada sabdakan, orang yang bersalam-salaman kerana cinta Rasulullah dan Allah, apa yang kita dapat? Maka keduanya digugurkan dosanya kerana salaman. Tapi kita ungkap aja apa? Salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqadda bihil hawaiju wa tunalu bihil rakhaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal khamamu Allah biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Sekarang dah tak. Kalau dulu ni macam dibuai-buai mimpi ya gitu. Tuang dulu. Sekarang ni tak mau rap. Kan ingat lagu negaraku dulu dengan sekarang
sama dia punya seni kata, melodinya berbeda. Sekarang lebih rancak. Jadi sahabat yang dirahmati Allah, itu sebab kita melakukan ibadah itu mesti faham apa yang kita buat. Contoh, kalau kita melakukan baru-baru ini, tahun ini disebut Haji Akbar. Haji Akbar, ukuf hari Jumaat. Kita nak cuba bawakan wukuf itu di dalam solat. Apa maksud wukuf? Siapa yang sudah menunaikan ibadah haji, wukuf apa maksudnya? Kita nak berwukuf di bumi apa? Arafah. Apa Arafah? Itu sebab apa kaitan dengan solat? Sinonimnya memang terlalu rapat, tapi kita tak faham. Itu sebab kita pun wukuf itu apa? Peristiwa akan Nabi Adam alaihi salam. Ketika mana Nabi Adam alaihi salam tercari-cari akan istrinya Hawa. Diriwayatkan 100 tahun. Berdoa pada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakuna minal khasirin. 100 tahun berdoa, Allah tak ampuni pun dosanya. Kita dah ada 100 tahun, kalau belum lagi dosanya diampuni. Lagi bahaya. Sehingga Rasulullah sabdakan, seluruh anak Adam itu berdosa, termasuk baginda Rasulullah. Tetapi Rasulullah tengok ibadahnya bagaimana. Rasulullah itu sebab Rasulullah itu dilindungi oleh Allah, sentiasa diampuni dosanya. Kenapa? Lihat ibadahnya. Sama tak dengan kita? Itu Rasulullah yang pasti diampuni dosanya, tapi ibadahnya macam mana? Kok lain dengan kita? Ibadah, kalau solatnya sehingga bengkak kaki, kalau puasanya sampai 3 batu diikat, sangkingnya tak makan ya. Tapi puasa diriwayatkan batunya dah ada 3, nak menekan perutnya. Allah. Kita puasa kalau Ramadan saja, yang lain tak. Jadi kita renung diri kita, bagaimana Rasulullah terlalu cinta dengan kita. Ndak, kita ini umat akhir zaman. Jangan keliru dengan apa yang dibawakan oleh Rasulullah untuk melakukan ibadah. Apa yang dinamakan wukuf. Nabi Adam 100 tahun cari. Maka Jibril kata, wukuf. Apa maksud wukuf? Dari perkataan apa? Tengah berjalan, Jibril memerintahkan wukuf. Dah wukuf Araf. Tapi kita tak. Wukuf dari perkataan waqaf. Waqaf apa maksudnya? Berhenti. Nabi Adam jalan, Jibril kata wukuf. Maksud wukuf itu perbuatan yang diperintahkan kepada Nabi Adam. Kata dengan Jabal Rahmah. Nabi Adam wukuf. Maka kata Jibril, tengok depan. Apa kaitannya dengan solat? Wukuf disebut di dalam solat adalah tumakninah. Kalau orang haji tidak wukuf, sah tak hajinya? Pertama dinamakan tumakninah fa'il. Tumakninah fa'il. Kedua tumakninah qauli. Qauli tasawuf, lepas wala dalin apa dibaca? Apa dibaca ni sahabat? Ni tolong ambil renungan. Orang dalam ilmu tasawuf, umul apa maksudnya? Ibu segala kitab. Baca suratul Fatihah macam membaca segala ilmu yang ada di langit. Membaca suratul Fatihah, kedudukan mana kita baca? Masa bertahlil ke? Masa kita lepas solat ke? Masa bila-bila ke? Kerananya amin, bukannya ayat suratul Fatihah. Jaga yang ini. Kita baca suratul Fatihah memuja syaitan juga dijaga.
Kerananya ketika solat, syaitan menggoda kita di segenap penjuru. Apabila baca suratul Fatihah, syaitan makin gemuk dan berada di depan kita tanpa kita sedar, kalau tak kita gunakan jurus untuk kita lawan akan syaitan itu. Allah telah firmankan, ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Sebabnya apa? Innahu lakum aduwwum mubin, musuh yang nyata, yang terang-terangan, syaitan. Tapi macam mana kita nak memerangi syaitan? Sehingga diajar, Rabbi a'udzu billahi hamazati syayatin. Lindungi aku Allah, ya Allah, daripada gangguan syaitan. Caranya macam mana? Maka Allah perintahkan isti'adzah. Sebelum solat isti'adzah ketat. Kalau tak, syaitan mudah. Sedangkan itu senjata mula-mula yang kita nak gunakan. Itu sebab kadang-kalanya kita ini lupa dengan isti'adzah. Isti'adzah apa? Ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi ketika mana sebelum solat, adab ini kita lakukan. Yang para ulama tasawuf telah mengkhabarkan pada kita, kunci ibadah itu jangan lupa 5 perkara yang perlu diungkap, kerana itu pertahanan diri. Pertamanya isti'adzah, keduanya basmalah, ketiganya istighfar, keempatnya selawatan Nabi, kelimanya ngaku diri kita orang Islam, jadi bersyahadah. 5 perkara ini wajar dilakukan sebelum menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tak buat begini, maka syaitan mudah. Apabila kita angkat Allahu Akbar, kalau otak kita sawit dah turun tinggal 500. Otak kita ni. Itu sebab kita tak jaga-jaga. Syaitan ni mudah. Nama syaitan dalam suratul Fatihah itu ada 5 ekor. Yang pertama nama Dulillah. Suka kita je. Apabila nak takbiratul ihram, Dulillah depan mata kita. Kita pun tak tengok dia. Kenapa? Ketika nak takbiratul ihram kita tunduk. Sedangkan diperintahkan supaya araf. Surah Araf maksudnya apa? Pandang depan. Kenapa tidak araf? Kalau tak pandang depan, ukuf di mana-mana. Kalau tak ukuf kat Mekah contohnya, atau di Mina, boleh? Tak boleh. Ukuf mesti di Arafah. Begitu juga kalau kita nak salat, perlu araf dulu, barulah dia punya tempat tu betul. Ketika mana? Ketika mana kita mula solat, kita memohon pada Allah supaya syaitan yang nama Dulillah tadi tumbang dengan jurus yang kita keluarkan. Apa jurusnya? Walillahil asmaul husna. Kat mana asmaul husna itu? Senjata yang Allah bekalkan untuk kita di mana? Dia ada tubuh badan kita. Dah ada di kita sebagai senjata. Sebelah kiri ini dah ditulis oleh Allah. Allah yang tulis, bukan doktor mak kita tak, tapi Allah yang tulis. Sebelah berapa? 18. Sebelah 81, cukuplah 99. Tapi kita tak guna jurus tu. Macam mana? Kalau nak guna jurus, pasti kita ke depan. Kita zahirkan asma Allah. Walillah, seru Allah. Gitu. Bukan Allah gini, kena sini nanti jurusnya. Itu sebab terus ingat sawit. Allah, dah ingat sawit lah sebab dia macam Ultraman. Keluar cahaya. Cuma kita tak nampak je. Yang kita pun hentam telinga kita. Dah lain. Itu sebab bagaimana nak mengangkat tangannya. Jurus itu sebab pandang depan. Solat mempunyai 5 pandangan. Pandangan yang pertama dinamakan pandangan tawarruk. Tawarruk mana? Araf. Pandang depan. Angkat pandang depan. Allahu Akbar. Baru nak tunduk. Bukan tunduk baru naik terbalik kot. Ini namanya kaedah tasawuf. Macam mana kita nak memerangi syaitan. Kalau kita angkat tapi tunduk, syaitan pun senyum. Macam Superman. Ini nak menghalakan tembakan mata dia tu, tunduk. Padahal di depan. Tengoklah depan. Itu sebab Superman ke, Spiderman ke, Batman ke, Keluang Man ke,
Semuanya ada di tangan dia. Nak Spiderman. Kerana di sini ada asma. Itu sebab keluar dari tangan. Tangan ni, contoh orang dulu belajar Nasrul Haq lah, tak ada pakai kaki, sunyi pakai tangan. Gitulah. Terus jadi. Kenapa? Sebab di sini ada asma Allah yang terlalu hebat kekuatannya. Kenapa? Allah yang sebut. Lau anzalna hadza Qur'ana ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyiatillah. Kalaulah Al-Quran itu ditaruh kat gunung Everest sekalipun, ditaruh Al-Quran, Al-Quran ada kalimah itu, kalimah Allah, asma Allah, semuanya ada. Ditaruh atas gunung, kata Allah, la ra'aitahu khashi'an, dia akan hancur luluh, rata. Mutasaddian, rata lagi. Kerana min khasyiatillah, kerana takut Allah. Kerananya semuanya itu taat dengan Allah. Apabila terlempar akan kalimah Allah, mereka semua taat. Semuanya hancur. Yang Allah sebut tu, hancur luluh. Itu sebab dah salah guna, diharamkan. Padahal itulah yang haknya. Ketika mana kita solat, gunakan jurus tu. Apa kalimahnya? Allahnya. Itu sebab sahabat yang dirahmati Allah, setiap kali angkat, kita kena araf. Tetapi mesti ukuf. Apa maksud ukuf? Berhenti. Mesti tumakninah. Angkat, mesti tumakninah. Tapi kita tak tumakninah. Bagaimana nak sah solat kalau tidak tumakninah? Bagaimana sah haji kalau tidak ukuf? Perhati betul-betul. Ketika mana yang saya sebut tumakninah fi'il, bukan tumakninah rukun fi'il, bukan. Tumakninah fi'il. Fi'il apa? Pergerakan. Tangan kita mempunyai pergerakan. Kena tumakninah. Angkat, tumakninah ataupun ukuf. Allah. Allahu Akbar. Nak rukuk, Allahu Akbar. I'tidal, sami Allah gimana? Semuanya kalimah Allah yang terungkap. Kenapa? Sebab dia beriringan dengan Asmaul Husna. Siapa saja di depannya, ya, itu sebab para malaikat melihat di depan, terpancar akan cahaya asma itu. Maka berdoalah para malaikat yang berada di depan kita. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Itu sebab berapa ramai orang yang menitik beratkan tumakninah di dalam solat. Nak rukun fi'il. Kalau rukun qauli mungkin sebabnya rukun qauli itu yang rukunnya suratul Fatihah. Tapi apabila selesai solat baca Fatihah tidak waqaf pula. Walabdallin amin. Itu bacaan haram dalam ilmu tajwid. Kerananya apa? Amin itu berbeza dengan suratul Fatihah. Itu sebab dalam ilmu tasawuf sebelum berkata amin mereka berdoa. Tapi kita tak pernah berdoa. As-salatu doa. Itu sebab kita ni minta yang bukan-bukan dengan Allah. Dalam solat minta, luar solat minta, sama aja. Kita doanya minta kaya, minta itu, minta rezeki, minta hidayah itu. Tapi kita tak faham pula di dalam solat tu dah ada dah. Dah ada, tapi kita tak faham. Minta lagi lepas solat. Berapa kali mau minta dah. Itu sebab kita fahami solat tu sendiri. Kita hidup ni cita-citanya apa? Cita-cita kita hidup. Kalau macam kita belajar lah, cita-cita nak jadi doktor, mesti belajar sungguh. Cita-cita kita hidup ni nak apa? Kalau nak jadi doktor, jadi apa? Tak mana kita nanti. Apa dia? Cita-cita kita hidup ini adalah nak mati. Kalau nak mati, cita-cita nak mati, perlu cari perkara yang boleh menyenangkan mati, memudahkan mati. Sebab mati ini pasti. Jadi doktor belum tahu, tak lulus tak dapat, tapi mati pasti. Bagaimana kita bercita-cita nak mati, kita belajar sungguh-sungguh nak jadi mati. Tetapi ramai solatnya yang mati. Kenapa? Dalam ilmu tasawuf, solat itu adalah body. Solat itu body yang nak dikira ni. Jadi tasawuf itu adalah nyawanya.
Kalaulah solat tak ada tasawuf, macam mana mungkin body tadi nak bernyawa atau badan itu nak bernyawa? Itu sebab tasawuf itu halus, seperti nyawa itu tak kelihatan. Tapi solat kelihatan, dingklak dingkluk, ketara. Tapi dalamnya ketara, ora embo. Apa sing diwaca? Contoh, berdoa, satu doa yang paling mustajabah ketika mana solat, apa doanya? Doa apa yang paling mustajab di dalam solat? Doa yang kita banyak kali sebut. Kerananya sebelum berdoa, kita taat dengan Allah. Lepas doa, taat lagi dengan Allah. Itulah doa paling banyak kita baca setiap hari. Tapi kita tak faham. Apa kita ndak? Kenapa? Baca pun macam ribut. Doa itu adalah doa antara dua sujud. Doa yang paling banyak dibaca. Satu hari 17 kali kita baca. Kita minta dengan Allah 17 kali. Mintanya apa mula-mula? Minta apa? Keampunan. Kan itu cita-cita mati. Orang mati minta ampunan. Kerana kalau tak ada keampunan, nak masuk syurga tak boleh. Sebab dalam syurga zero defect. Dalam syurga zero dosa. Kalau tak diampuni, mana mungkin nak masuk syurga. Itu sebab setiap rukun ada doa keampunan. Contoh, ya, apabila kita takbir saja, Allahu Akbar, kita pun jawab Allahu Akbaru kabira. Lepas tu puji Allah, lepas tu pasrah pada Allah, lepas tu berdoa pada Allah. 4. Apa dia? Pertamanya, menjawab takbiratul ihram. Kerananya asma tadi kita ungkapkan Al-Mutakabbir namanya. Apa mutakabbir? Allahu Akbaru kabira. Allah Maha Besar yang tiada tandingan. Tak perlu disambung ayatnya. Allahu Akbaru kabira walhamdulillah. Tak, dalam ilmu tasawuf dia berhenti kat situ untuk menunjukkan kita ini mengesakan Allah yang tiada tandingan, mengikut asma-Nya Al-Mutakabbir. Lepas tu puji Allah, walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kita puji Allah. Lepas itu kita puji, serah diri bulat-bulat pada Allah. Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Serahkan diri bulat-bulat pada Allah. Sehingga ada doanya. Apa dia? Wa ufawwidu amri ila Allah. Kuserahkan segala urusan pada Allah. Innallaha basirun bil ibad. Allah melihat segala hamba-hambanya ni, tahu macam mana dia nak dibagi. Lepas itu berdoalah pada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya. Kenapa disebut inna salati? Dengan wa nusuki itu serupa saja. Salat adalah salat, wa nusuki ibadah. Salat bukan ibadah. Kerana salat pokok segala ibadah. Awalu ma yuhasabu ibadi min yaumil qiyamah as-salah. Ya. Besok di akhirat nak dikira amal mula-mula tu solat. Solat bagaimana? Hidup ke tak hidup? Itu sebab hidupnya solat itu berpandukan adab. Apa itu adab? Tasawuf lah tu. Bagaimana nak beradab? Ramai orang yang solat tidak wukuf. Tidak wukuf. Dia jalan-jalan terus Allahu Akbar. Sampai tempat terus Allahu Akbar. Padahal kaedahnya kena wukuf dulu. Kena wakaf dulu. Kena berhenti dulu. Kena tumaninah dulu. Barulah kita boleh bercerita qiyam itu apa ceritanya. Ni tak ramai orang pun hebat-hebat sampai Allah apa terus je. Niat dah dari ni. Faham tak apa maksud rukun solat? Tadi tu bukan rukun solat, itu niat. Kerukunan solat mesti di tempat solat. 13 perkara tu bukan tercece-cece tempat lain. Tak. Itu sebab nak kena faham rukun asas solat. Okey, sahabat yang dirahmati Allah. Apabila kita tidak berwukuf atau berwakaf di dalam solat, semuanya rosak. Kita nak angkat tangan tak, kita tak wukuf pun. Terus tangan kita ini mempunyai pergerakan yang banyak. Dalam ilmu fiqh mengatakan bahawa bergerak lebih 2 kali batal. Sedangkan kita bergerak sekali 2. Sebab setiap ruas tu dikira 1.
dan kita bergerak itu 2 ruas. Kenapa? Kan itu antara rukun dengan rukun kan boleh. Ya. Tetapi kita lakukan masih dalam keadaan qiyam. Kita bukan dalam perjalanan. Kalau dalam perjalanan gerak banyak kali tak ada masalah. Itu sebab kita masih dalam keadaan qiyam. Baru nak rukuk. Dah i'tidal baru gini. Lain kalau dia masih perjalanan dia gitu. Itu tidak membatalkan. Kerana dijaga wukufnya tadi, maka terpeliharalah solat. Ataupun wakafnya tadi, atau tumakninahnya tadi, maka terpeliharalah solat. Yang ni jaga-jaga. Kadang-kalanya kita gitu, tangan kita mesti melantun-lantun. Ini lagi bahaya. Itu sebab kalau para ulama dia macam ni, sojar. Dulu kerjanya sojar, dah kerja jadi ami, pencen jadi askar. Kau pencen apa? Askar. Dulu kerja apa? Sojar. Naik pangkat jadi ami. Nah ini 2 kali 5. Itu sebab dia kena geraknya tu mesti berhenti, betul berhenti. Kerananya menjaga dinamakan fa'il. Sahabat yang dirahmati Allah, ketika mana kita berdoa di dalam solat, sebab solat itu doa. Kita pun kadang-kala tak faham doa yang paling mustajabah. Dalam solat tu 8 perkara, macam bacanya 1 je. Allahu Akbar, sujud. Duduk antara 2 sujud tu bacanya apa? Tahu dah sujud balik. Kok macam ribut? Ndak apa tu? Pertamanya Rabbighfir li, minta keampunan. Itu sebab ketika mana kita rukuk, kita dah memuji Allah Subhanahu Rabbil Azimi wa bihamdi. Kita nak apa? Nak apa kain rukuk tu? Dah puji Allah, ndak apa? Minta ampun. Macam mana nak minta ampun? Puji lagi Allah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Tapi kita tak nak minta. Mana mungkin nak diampuni? Itu sebab dalam tasawuf ada kalimat-kalimat yang bukan ditambah, sewajarnya dibaca. Contoh, orang itu dah rukuk, dah baca tasbihnya tu, Subhana rabbil azimi wa bihamdi, tapi tak minta apa-apa, puji je Allah. Allah pun tunggu, kau nak apa ni sebenarnya? Sebab Allah melihat apa hamba ni nak. Maka berdoalah pada Allah, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ya, segala puji bagi Allah. Aku mau ampun. Minta ampun aja. Sebab nak masuk surga. Itu sebab Rabbighfirli. Apabila kita sujud tadi, dah mengabdi diri pada Allah, sujud, merendah diri di depan Allah, kita pun bertasbih Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Dah baca 3 kali, bacalah Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ketika mana duduk, sambunglah doanya Rabbighfirli. Baru keampunan itu menyambung-nyambung. Rabbighfirli maksudnya ampunilah daku ya Allah. Lepas Rabbighfirli apa Pak? Nak masuk syurga kan? Dah diampun dosa nak masuk syurga. Jadi Rabbighfirli, yang keduanya warhamni. Mohon rahmat Allah. Sini kalau nama ada rahmat, ikat kat tiang tengah ni. Jangan keluar-keluar bila rahmat masuk masjid. Jadi warhamni. Apa warhamni? Kita mohon rahmat Allah sebab nak masuk syurga. Tadi Rabbighfirli tak habis. Sebab Rabbighfirli ni cuma diampuni dosanya. Tapi dosanya nampak, kalau curi ayam jago, ya nampak jago macam banduan. Banduan ni kalau keluar, mesti dulu dia curi apa? Dia curi duit ke? Dia curi bunuh orang ke? Dia apa ke? Rupanya curi ayam jago. Kenapa nak kenduri tak ada ayam? Kena penjara 10 tahun. Dah tak berbaloi dah. Nampak? Sebab itu Rabbighfirli. Sudah diampuni oleh Agung, lepas. Apa dosanya? Bunuh. Contoh, Agung dah ampuni dosa bunuh. Orang semua tahu dia dulu dosa bunuh, cuma dapat keampunan dari yang di-Tuan Agung gitu. Itu Rabbighfirli. Dah diampuni, maka minta lagi Rabbighfirli warhamni, minta rahmat sebab kita nak masuk syurga, bukan ibadah. Masuk syurga bukan kerana kita banyak
ibadah. Kerana rahmatnya Allah, redanya Allah. Warhamni, lepas itu wajburni. Wajburni ni apa? Cukuplah. Cukupkan aku ya Allah, jadi aku cukup. Taklah melarat, taklah minta-minta, tapi dengan Allah selalu minta. Dengan orang minta kena keplak nanti. Oh, minta aja, keplak mana. Datang minta 10 sen, datang lagi minta 10 sen. Marah orang. Kalau Allah minta 10 sen, dibagi 10.000. Kenapa? Saking sayangnya Allah. Pasal kita banyak minta, lagi sayang Allah. Ya, wajburni, warfa'ni. Warfa'ni apa? Naik pangkat tu, angkat darjatnya. Kenapa? Daripada malas ibadah, banyak ibadah. 8 perkara tu. Warfa'ni. Lepas tu warzuqni, minta rezeki. Dah dapat rezeki tak pernah infak. Sedangkan Allah sebut dah dapat rezeki, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Suruh infak, kita tak nak infak walaupun 10 sen tak ada. Gitu. Macam mana? Dah warzuqni, lepas warzuqni wahdini. Wahdini apa? Ini tahu tak maknanya ni? Wahdini maksudnya minta hidayah. Dah dapat hidayah, dapatnya salmiah. Itu tak dapat hidayah. Kita minta hidayah. Tiap-tiap hari kita solat hidayah, tapi kita masih geragas. Geragas macam mana? Mengatur orang lagi, rasuah lagi, yang cilok lagi. Hidayah apa ni? Tapi minta, tapi buat. Minta, buat. Ini yang tak jadi. Sebab Allah dah firmankan, inna salata tanha anil fahsya. Solat yang benar itu terhindar daripada kita buat fahsya, buat apa ni, kejahatan tu. Wal munkar, kita daripada munkar dengan Allah. Dan wahdini, wa'afini. Wa'afini apa? Wa'afini. Pak, dah 50 tahun tahu baca. Jangan tak tahu ni. Satu hari 17 kali tahu baca. 50 tahun pula tu. Dah hafal tapi tak tahu. Macam mana rugi gitu. Wa'afini, afiah. Afiah itu berbeza dengan sehat. Afiah ni melakukan ibadah. Okey. Wa'afini, wa'fu ani. Ini yang paling utama. Wa'fu ani. Jangan tak dibaca. Itu sebab wa'fu ani ini dia mirip dengan Rabbighfirli. Cuma wa'fu ani ini kita mohon kemaafan bahasanya, tapi dalam bahasa tasawuf adalah memadam dosa, memadam kesalahan. Tak nampak, walaupun di banduan tak tahu apa salahnya, sebab dah wa'fu'an. Sedang wa'fu'an ni, itu sebab ada doa special Rasulullah ajar pada kita. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul afwa fa'anni fu'anna. Itu sebab kalau jadi imam bacanya Rabbighfirli warhamni, kena tai chi dengan malaikat. Kenapa? Engkau kan imam, kenapa baca untuk diri kau, doa untuk diri kau? Contoh imam doa, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Makmum nak amin ke? Kenapa engkau je seorang? Imam nak kena jamaah minta kan, sebab imam ni bos. Rabbighfirli warhamni wajburni. Marah nanti. Imam wajar membaca dijamakkan. Rabbighfir lana warhamna wajburna warfa'na warzuqna wahdina wa'afina wa'afana. Baru betul dia tu imam. Kalau tak palsu, minta maaf tu. Apa menipu makmum, dia minta untuk dia. Contohlah tu. Itu sebab nak pelajari ilmu tu. Doa imam ni mesti dijamakkan untuk makmumnya juga. Bukannya doa untuk dia seorang-seorang. Tak boleh. Maka kalau tak boleh, dibolehkan belajar dulu. Sahabat yang dirahmati Allah, wakaf itu adalah sangat mustahak. Ya, sehinggalah Adam apabila melihat wakaf pandang depan, ketika itu ya masih bermunajat pada Allah Subhanahu Wa Taala, mohon keampunan. Tapi Jibril alaihissalam pun tak tahu cara macam mana. Kata Jibril, maka panjatlah Jabal Rahmah tu, kerana kamu datang dari tempat yang tinggi. Naik ke Jabal Rahmah, bertentangan dengan Baitul Atiq, bermunajat pada Allah. Allahu Rabbana dalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakuna minal khasirin. Allah tak terima lagi.
Tapi diperintahkan lepas wukuf kita kena, kenapa? Kalau ikutkan kerukunan, rukun haji lepas wukuf. Lepas wukuf bagaimana? Oh Pak, rukun haji lepas wukuf. Lepas wukuf kita tawaf, ikutkan. Tapi oleh kerana kita bermuzdalifah dan juga melontar, itu wajib. Rukunnya apa? Tawaf. Maka diperintahkan Nabi Adam pergi menuju ke Baitul Atiq, suruh tawaf. Maka apabila sampai saja di Baitul Atiq, terpancar satu kalimah yang Jibril beritahu. Kalau kau berdoa je, kamu tak akan diampuni oleh Allah. Maka kamu bacalah ungkapan tu. Apa ungkapannya? Yang Jibril ajarkan, mula-mula selawat yang dibaca oleh malaikat, iaitu Jibril, sallallahu ala Muhammad. Maka riwayat mengatakan 7 tahun mengelilingi itu, sallallahu ala Muhammad. Ada riwayat mengatakan 70 tahun. Maka kabar gembira, diampuni dosa Nabi Adam salam. Lalulah dia sujud di depan Baitul Atiq yang sekarang popularnya namanya Multazam. Mustajabah doa kat situ, Multazam, tempatnya tu. Kerana hanya membaca sallallahu ala Muhammad, selawatlah. Jadi kalau kita solat tak mulakan dengan selawat, mana mungkin nak diterima oleh Allah? Nabi Adam ratusan tahun loh, beb. Doa-doa tak dapat-dapat. Sebab Nabi Adam solat subuh pertama yang dikerjakan. Nabi Adam solat subuh. Tapi solat dia lah macam mana cara dia? Allah. La ilaha illallah. La haula wala quwwata illa billah.
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه دعاة المصلى القائمة هدي سيدنا محمد رسول الفضيلة وشرب محمد الذي وعدته إنك لا تحب يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. Sahabat yang dirahmati Allah, kita sambung sedikit mengenai apa yang dimaksudkan wakaf atau tumakninah dalam salat, kerananya ia menjadi tunjang. Ya, tunjang fa'il. Pergerakan di dalam solat, tumakninah ini perlu dijaga. Sama ada tumakninah itu pergerakan rukun ataupun pergerakan anggota badan kita. Ya, jadi sekiranya kita menjaga ini, maka terjagalah akan solat itu. Kerananya selalunya kita lupa dan alpa mengenai tumakninah ini. Ya. Jadi contohnya, kalaulah kita sujud, doa yang paling mustajabah kita ketika mana kita duduk. Kenapa dia mustajabah? Kerananya sebelum kita berdoa, kita sujud dulu. Kita sujud di depan Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu kita minta ampun dengan Allah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Minta keampunan. Lepas tu kita minta lagi, Allahumma rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Lepas berdoa, sujud lagi. Itu menunjukkan bahawa doa ini sangat penting. Dan hayati benar-benar doa ini, supaya solat kita ini lebih bermakna. Rupanya setiap solat itu, setiap rukun itu ada doa keampunan. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu wa rabbuna wa yarda. Minta lagi dengan Allah. Ya, puji Allah banyak-banyak supayanya apa? Kita mendapat rahmat dan juga redha Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana sujud akhir begitu juga. Sujud akhir apa kita dah nak habis solat, mohon sungguh-sungguh dengan Allah. Habis saja subhana rabbil a'la wa bihamdi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli dzunubi kullahu dikahu wa jillahu wa awalu wa akhiru wa alaniyatahu wa sirrahu. Ya. Itu doa-doa itu ada di dalam kitab tu. Ya. Doa akhir contohnya. Allahumma ighfirli dzunubi kullahu dikahu wa jillahu wa awalu wa akhiru wa alaniyatahu. Itu sebab kita ini kalau nak solat, dah kita ini jangan terlalu ekspres. Kita kan berbicara dengan Allah. Kalau ekspres ini kena nak ke mana? Roti canai tak lari tak warung tu? Dia takkan lari, boleh lagi, lambat sikit pun boleh. Jadi kena pelan-pelan lah. Itu sebab kita nak kena ada peradaban. Macam mana kita nak depan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kita penuh adab, taklah kita kocoh-kocoh. Kenapa kocoh? Sebab tak faham. Tak faham dah selama 50 tahun ungkap Sami'allahu liman hamidah pun tak tahu apa tu. Lagi nak sambung, Rabbana walakal hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu wa rabbuna wa yarda. Tak tahu juga. Nak apa sebenarnya ni? Itu sebab kalau tahu dia minta ya, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kenapa minta dengan Allah? Kan baru cakap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mintalah apa? Aku minta tolong ya Allah. Apa sahaja pertolongan Allah bagi. Moga-moga memberi manfaat pada kita untuk kita melakukan ibadah. Lebih-lebih lagi pokok segala ibadah ini. Ya, fahami, renungi benar-benar bagaimana perjalanan kita mendepani Allah Subhanahu Wa Taala nanti, sebelumnya kita mati nanti. Ya, cita-cita kita nak mati. Jadi kita kena usaha lebih bagaimana ya mati itu subjeknya apa. Dia ada subjek dia, silibus dia ada. Ya, mati ni ada silibusnya begini-begini. Itu sebab disebut, Allah sebut dalam Al-Quran sana, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Aku yang menguasai mati hidup orang itu. Dah mati hidup tu, bukan hidup mati. Alladzi khalaqal maut, baru hidup. Kenapa? Sebab hidup itu selepas mati. Ini kita sandiwara berlakon. Benda dah mati baru tahu ini baru nak hidup. Jadi akan diuji seorang insan itu dengan amalnya. Tapi sangkingnya sayang Allah pada kita, Allah pun sebut wa huwal azizul ghafur. Aku sayang sangat dengan umat baginda Rasulullah.
Untungnya kita ni, saking sayangnya, tengok amal sikit banyak. Contohnya apa? Mudah je. Kalau waktu subuh kita baca hanyalah jazallahu anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. 3 kali je baca. Macam dah 1000 subuh kita solat. 1000 subuh bukan sikit-sikit. Tapi kalau tak baca, tak dapat benda. Umpama setengah riwayat mengatakan malaikat mencatat kebajikan untuk kita tu sampai letih ya malaikat. Malaikat pun tak letih. Sampai bila? Wallahu a'lam. Tapi tak baca, tak dapat benda. Kita tak dapat apa pun. Jadi direnung sangat. Kita umur pendek, amal tak banyak. Tapi baginda Rasulullah minta dengan Allah Ta'ala, umat aku amal sikit tapi banyak fadilat. Fadilatnya banyak. Jangan didilat-dilat aja. So fadilatnya banyak. Jadi kita renung bagaimana kita melakukan ibadah. Saya rasa itu saja sahabat untuk hari ini. Moga-moga ianya memberi manfaat pada kita. Dan akhirnya ayo kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga Allah ampuni dosa dan terima ibadah kita insya-Allah. Amin ya rabb. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi taubatan 'abdin zalimin la yamliku li nafsihi dara wa la naf'a wa la mauta wa la hayata wa la nusura la ilaha illallahu wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddina walau karihal kafirun. Linnabil karim wa ala alihi wa ashabil kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ashhadu bi annaka antal ahadis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka wa tawajjahu ilaika bin bika Muhammad nabiyyi rahmah ya sayyidi ya Rasulullah inna tawassalu bika ila rabbi. Allahumma fas'afihu fil qada'i li kulli hajat wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibadah. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma ighfir lana dhunubana. Allahumma ighfir lana dhunubana. Allahumma bana wali walidayya warhamhuma كما ربنا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا تقبل دعاء. اللهم أعوذ بك من البراس والجنون والززام ومن سيل الأسقام. ربنا اغفر عنا عذاب النار وقنا عذاب النار يا الله قنا عذاب النار وادخلنا جنة الأبرار يا عزيز الغفر يا رب العالمين. اللهم اجعلنا جمعنا هذا جمعا مرحوما تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فدنا ولا معنا ولا نبعنا شكوى المطرودة ولا محرومة وهب لنا مسيئنا لمسنين مقاصرنا لأعمالنا كل بوجهك الكريم يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد